Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini 25 Januari 2021, kita akan teruskan pembelajaran dengan tajuk Kita Boleh. Lihat buku teks muka surat 8. Kamu akan belajar tata bahasa iaitu kata nama khas dan kata ganti nama diri. Cikgu ulang semula agar kamu ingat kembali tentang kata nama khas dan kata ganti nama diri. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Perkataan nama khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Kata nama khas boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kata nama khas tak hidup dan kata nama khas hidup. Kata nama khas tak hidup seperti tempat, contohnya Malaysia, New Zealand, Tasik Jini dan sebagainya. Manakala untuk benda seperti Proton Wira, Harian Metro, sos tomato jalin dan sebagainya. Seterusnya, kata nama khas hidup. Kita bahagikan dia kepada dua, iaitu kata nama khas untuk manusia dan bukan manusia. Kata nama khas manusia, contoh nama orang, Ali, Acong, Sami. Manakala kata nama khas bukan manusia untuk haiwan, tumbuh-tumbuhan, malaikat seperti tumpuk, sang kancil, bunga raya, Jibril dan sebagainya. Seterusnya kita akan belajar tentang kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri dapat digolongkan kepada 3 bentuk, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan nama orang yang bercakap. Contoh kata ganti nama diri pertama dan penggunaannya seperti ini. Antara contoh kata ganti nama diri pertama, aku. Aku digunakan sewaktu bercakap dengan rakan atau Tuhan. Contoh ayat, aku berlindung padamu Tuhan. Berikan aku pen itu, kata Acong kepada Ramu. Aku digunakan untuk situasi tidak formal apabila kita bercakap dengan sahabat ataupun rakan baik. Seterusnya saya. Saya digunakan sewaktu bercakap dalam majlis rasmi atau dengan orang yang baru dikenali. Contoh ayat, terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan sekalian. Seterusnya, kata ganti nama diri pertama, beta. Beta kita guna sewaktu raja atau sultan bertitah kepada rakyat. Contoh ayat, beta murka dengan kelakuan tuan hamba. Patik. Patik digunakan sewaktu golongan bawahan bercakap dengan raja ataupun rakyat bercakap dengan raja ataupun sultan. Contohnya, ampun tuanku, sembah patik harap diampun. Seterusnya, hamba. Digunakan sebagai kata ganti nama diri sendiri pada zaman dahulu. Contoh ayat, siapakah gerangan tuan hamba? Seterusnya, kata ganti nama diri pertama kami digunakan mewakili pihak yang ramai apabila bercakap dengan orang lain. Contoh ayat, kami akan belajar bersungguh-sungguh, kata mereka. Dan yang terakhir, kita digunakan kepada diri sendiri dan orang yang dilawan bercakap. Contoh ayat, kita rakyat Malaysia. Di manakah kita sekarang? Baik, seterusnya cikgu akan terangkan tentang kata ganti nama diri kedua,
Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk orang yang dilawan bercakap. Antaranya awak, anda, engkau, tuanku, kalian, kamu dan hamba. Awak. Awak digunakan untuk membahasakan diri orang kedua. Contoh ayat, saya akan ke rumah awak esok. Bilakah awak tiba? Anda. Kata ganti nama diri ini digunakan untuk orang yang tidak dikhususkan percakapan atau dalam satu kumpulan. Contohnya, anda dilarang membuang sampah di sini. Anda diminta tunggu sebentar. Seterusnya, engkau digunakan untuk diri orang kedua yang rapat dengan kita atau Tuhan. Contohnya, jangan engkau hiraukan tentang diri saya. Engkau yang maha pemurah. Tuanku. Tuanku digunakan apabila bercakap dengan sultan atau raja. Contoh ayat, ampun tuanku beribu-ribu ampun. Kata ganti nama diri kedua kalian digunakan ketika bercakap dengan sekumpulan orang. Contoh ayat, diharap kalian dapat bersabar. Kalian tidak dibenarkan bercakap. Seterusnya, kamu digunakan ketika bercakap dengan orang yang rapat dengan kita. Contoh ayat, bilakah kamu tiba? Kamu akan berjaya jika rajin belajar. Kata ganti nama diri kedua yang terakhir ialah hamba. Digunakan ketika merujuk kepada percakapan bahasa orang-orang terdahulu. Contoh ayat, hamba berharap tuan hamba akan datang ke terletak buruk hamba malam nanti, kata hang tua kepada hang jebat. Kata ganti nama diri ketiga, contohnya, ia, dia, beliau, baginda, mereka. Kata ganti nama diri ketiga digunakan untuk merujuk orang yang diperkatakan. Dia digunakan untuk merujuk seseorang yang diperkatakan. Contoh ayat, dia merupakan anak tunggal dalam keluarga Encik Hamid. Kata ganti nama diri ketiga beliau digunakan untuk merujuk seseorang yang berkedudukan atau terhormat. Contohnya, beliau pemimpin yang dihormati. Beliau pensyarah di Universiti Malaya. Baginda. Baginda digunakan untuk merujuk sultan atau raja. Contohnya, baginda memerintah negeri dengan adil dan saksama. Dan yang terakhir, kata ganti nama diri ketiga, mereka, digunakan untuk merujuk sekumpulan orang yang diperkatakan. Contoh ayat, mereka sedang bermain bola. Antara mereka, dialah yang terpandai. Baiklah, sekarang baca cerita di muka surat 8 bertajuk Kita Boleh. Cerita ini banyak memberi pengajaran dan motivasi kepada kamu agar rajin berusaha untuk berjaya. Di dalam cerita ini, terdapat beberapa nilai murni, antaranya, kita perlulah baik hati, menolong kawan yang di dalam kesusahan. Selain itu, kita seharusnya menghargai pertolongan yang diberikan oleh rakan dengan mengucapkan terima kasih. Dan akhir sekali, kita perlulah prihatin dengan kesusahan rakan. Baiklah murid-murid, terdapat penggunaan kata nama khas dan kata ganti nama dalam teks ini. Cuba garis dan senaraikan perkataan tersebut. Aktiviti seterusnya, kenal pasti kata nama khas dan kata ganti nama dalam cerita Kita Boleh. Baca ayat yang mengandungi kata nama khas dan kata nama am. Seterusnya,
Baca ayat yang mengandungi kata nama khas dan kata ganti nama. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat memahami tentang pengajaran pada hari ini. Dengar betul-betul apa yang perlu kamu lakukan untuk tugasan pada hari ini. Tugasan pertama, tulis atau cetak nota yang diberi dan tampal dalam buku tata bahasa. Tugasan kedua, tulis ayat yang mengandungi kata nama khas dan kata ganti nama yang terdapat dalam cerita Kita Boleh. Tugasan seterusnya, baca ayat yang ditulis, rekodkan bacaan tersebut dan hantar kepada guru. Dan tugasan terakhir, jawab semua soalan latihan di muka surat 4, 6, 7 dan 8 dalam modul latihan yang diberi. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua tugasan yang diberi dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sehingga kita berjumpa lagi secara bersemuka, insya-Allah. Terima kasih.